ونصلي ونسلم على رسول المصطفى القائل يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid, wawasan serta ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, muslimin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersua semula. Setelah mana kita terpisah lama tak lama juga, kita tak dapat bersua 3-4 bulan jugalah. Dan alhamdulillah Allah Taala kurniakan akan nikmat ini, nikmat melepasi arti kerinduan. Rindu tuan-tuan tak jumpa dengan tuan-tuan. Itu sebab hanya orang beriman sahaja yang Allah Ta'ala akan kurniakan dalam hati mereka ini antaranya bentuk halawatul iman, maknanya kerinduan. Ada 2 bentuk kerinduan yang kita alami sepanjang PKP. Yang orang beriman ni, Masya Allah, hati mereka ini membuak-buak lah. Yang pertamanya rindu nak mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, rindu nak bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu bentuk nikmat. Kita yang biasa berulang-alik ke rumah Allah Taala, bila tak dapat tuan-tuan, rasa macam tak sempurna, rasa macam serba tak kena, macam kosong je. Bila ada tanda tersebut, itulah nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Nikmat istiqomah berulang-alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, di sana Allah Taala berikan beberapa ganjaran untuk mereka-mereka yang istiqomah berulang-alik ke rumah Allah Taala. Pastinya ada ganjaran yang Allah Taala berikan. Pernah disebutkan ketika mana baginda pulang daripada Tabuk, maka perjalanan pulang tu ada sahabat tanya kepada baginda, ya Rasulullah, bagaimana hal keadaan mereka-mereka yang tak turut serta dalam peperangan Tabuk, walaupun peperangan tu tak berlangsung. Maka Rasulullah katakan, bagi mereka yang ada niat memang nak pergi tetapi terhalang kerana keuzuran mereka, ketidakmampuan mereka, maka disitulah Allah Ta'ala berikan ganjaran, mereka turut juga mendapat ganjaran pahala seumpama ke Tabuk. Itu nikmat. Kemudian Nabi katakan, begitulah hal keadaan di kalangan orang-orang yang beriman yang sentiasa berulang-alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tak miss solat berjemaah, tak kilah dengan subuhnya, dengan zuhur, asar, maghrib, isya'-nya, tak tinggal, istiqomah berjemaah dan mengimamkan duduk dalam majlis ilmu. Maka kata Nabi, dengan sifat istiqomah inilah satu ketika terhalang. Bila terhalang
untuk dia ini ke rumah Allah Ta'ala, terhalang untuk sampai ke rumah Allah Ta'ala, disebabkan mungkin keuzuran mereka, mereka uzur terlantar, tak mampu nak datang ke masjid, ataupun ada asbab-asbab tertentu sebagaimana contoh COVID-19 yang kita alami sehingga hari ini, maka walaupun dia bersolat di rumah tak datang ke masjid, namun Allah Ta'ala akan kekalkan pahala solat berjemaah. Bahkan setiap kali dia ini mengimarahkan rumah Allah Ta'ala, duduk dalam majlis ilmu pun akan dikekalkan akan nikmat pahala tersebut. Itu nikmat, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala balas rasa kerinduan kita ganjaran yang cukup besar. Itu kerinduan yang pertama. Manakala kerinduan yang kedua yang Allah Ta'ala berikan ke atas orang-orang beriman, rindu nak bertemu dengan saudara seiman. Kita ni lah, geng-geng masjid, geng-geng kuliah, geng-geng surau. Rindu bila dapat bertemu, Masya Allah, rasa lapang dan hilang kerinduan. Walaupun kita tak boleh nak salam, tak boleh nak laga perut, kan? Tapi terumpat rindu. Saya masuk, dia nampak wajah Pak Imam, Masya Allah, hilang rindu. Itu seronok. Itu yang Nabi sebutkan, rajulan tahabban fillah ijtama'an alaih wa tafarqan alaih. Di kalangan orang-orang yang bertemu, bila mereka bertemu ni semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan datangkan satu bentuk kasih sayang yang teramat. Bahkan kalau kita berpisah pun Allah Ta'ala akan datangkan satu bentuk kerinduan yang kita ni tak sabar nak bertemu. Lama kita tak bertemu, tuan-tuan, 4 bulan. Inilah nikmat kita dapat bersama. Pernah berlaku ke atas 3 orang sahabat lagi teruji. 3 orang sahabat, antaranya Ka'ab bin Malik, yang kedua Hilal bin Umayyah, yang ketiga Murarah ibn Rabi'. 3 orang sahabat lagi teruji, sehingga mana mereka merasakan dunia mereka ni sempit. Bukan sekadar dunia sempit, hati mereka ni sempit. Mereka diuji berjauhan dengan Rasulullah dan para sahabat. Mereka di pulau, tuan-tuan. Ada kaitan dengan Tabuk lah. Bukan kerana mereka enggan untuk serta ke Tabuk, cuma ketiga mereka ni sedikit dilalaikan daripada urusan dunia. Sebagaimana contoh Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah antara sahabat yang sentiasa istiqomah turut serta dalam peperangan bersama Nabi. Cuma yang Tabuk ni dia sedikit teruji. Hilal bin Umayyah ni, keluarga ni, sebutkan keluarga ni besar, anak ramai, menantu ramai, cucu pun ramai. Maka sedikit ujian yang berlaku ke atas Hilal bin Umayyah, keluarga dia ni berantakan. Berantakan maknanya tak ngam lah. Mungkin adalah seleknya. Anak tak berapa nak balik, adik-beradik pun tak berapa nak ngam. Itu yang dialami oleh keluarga Hilal bin Umayyah. Bila di hari kejadian, hari Tabuk, tiba-tiba anak-anak ni, keluarga ni jadi menyatu, bersatu. Anak ni semua balik dalam keadaan semua bersatu. Sedangkan tidak ada persiapan untuk ke Tabuk. Akhirnya dia memilih untuk menjaga keluarga dia, keharmanan keluarga dia. Ada peluang untuk bersatu, maka dia terlupa untuk turut serta ke Tabuk. Itu ujian, insya-Allah. Maka ujian sahabat yang bernama Murarah ibn Rabi', dia diuji dengan adanya kebun. Sebelum ini kebunnya tak berapa nak menjadi, buah pun tak berapa nak menjadi. Tetapi di hari Tabuk, Allah Ta'ala takdirkan setiap pokok yang ada kat kebun dia ni masak ranum, penuh di pokok. Masa untuk memetik, waktu itulah Rasulullah ajak ke Tabuk. Dia bukan enggan pergi, dia ambil masa sedikit untuk petik dulu buah. Sebab kalau dia tak petik buah tersebut, kalau dia ke Tabuk, dia pulang, buah tu membusuk begitu je. Dia petik.
dalam keadaan lalainya petik letak rumah, rupanya dia tertinggal, tak turut serta dalam tabung. Begitu juga dengan Ka'ab bin Malik. Dia pun panjang cerita ni, kita azan aja ni SOP ni. Baiklah, jadi akhirnya bila Nabi pulang, tuan-tuan, ketiga-tiga mereka ini menemukan Nabi lah. Cuma watak Nabi berbeza lah ketika mana golongan munafik bertemu dengan Nabi. Nabi agak layan jugalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kau. Cuma ketiga mereka ni bila bertemu dengan Nabi, Nabi tersenyum dalam keadaan berduka cita. Nabi tak berapa nak pandang. Itu yang mereka rasa begitu. Sehingga datang akan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dipulau ketiga-tiga mereka. Dipulau. Sampai tahap dikatakan kalau mereka beri salam sekalipun jangan nampakkan zahir menjawab salam. Sampai tahap begitu. Pada awalnya mereka ada kekuatan untuk datang ke masjid, tetapi bila mereka tak diperlukan, terutamanya Hilal dengan Murarah ni, akhirnya dia tak dapat nak meneruskan. Jadi dia pulang ke rumah dalam keadaan menangis, menangis 24 jam. Cuma Ka'ab bin Malik ni sedikit ada kekuatan lah. Dia orang muda, tapi akhirnya pun dia jadi down juga. Lama tak lama lah mereka dipulaukan 40 hari. Mereka merasakan kecilnya dunia. Masuk hari yang ke-50, Allah Ta'ala tambah lagi hukuman ke atas mereka. Bukan sekadar Rasulullah dan para sahabat, isteri mereka pun perlu pulaukan mereka. Lagi besar ujian Allah. Sampai tahap besarnya kentalnya keimanan mereka sampai Raja Rosan datang pelangga mereka, pindah ke negara mereka, bawa anak bini. Dia dah sediakan tempat, dia dah sediakan pekerjaan jawatan, tetapi ketiga orang sahabat ni, terutamanya Ka'ab bin Malik, sedikit pun tidak tergoda. Bahkan mereka cukup bimbang, takut-takut dalam keadaan hal begitu mereka akan mati, menyebabkan Nabi takkan solatkan jenazah mereka. Dalam keadaan begitu risaunya mereka, 50 hari mereka dipulaukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka bila Allah Ta'ala datangkan pengampunan kepada mereka, yang hebat, yang tragis, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala datangkan pengampunan kepada mereka, Masya Allah, yang Hilal dengan sujudnya tak bangun-bangun, yang Ka'ab bin Malik sampai tahap bila diberitakan orang yang membawa berita, dia buka bajunya, diberi pakaiannya, sedangkan dia tak berpakaian, punya gembira. Disebutkan bila ketiga-tiga mereka ni nak bertemu dengan Nabi, bila bertemu dengan para sahabat yang lain, rupanya sahabat yang lain mereka menahan satu perasaan kecintaan. Mereka berpelukan, menangis, menahan selama 50 hari terpisahnya. Itu iman, tautan iman. Begitulah hal keadaan kita, tuan-tuan. Kita 4 bulan lagi lama, tuan-tuan. Kalau kita merasai sebegitu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita ayuhibba al-mar'a la yuhibbuhu ilallah. Baiklah, nampak mic ni macam canggih sikit lah, tuan-tuan. Imam Hafiz ni pakar, ada segala pakar. Dia kalau tu, sebab kalau kat surau saya ada ceramah, memang saya tumpah dia dulu. Sampai pernah kita panggil Imam Hafiz. Imam Hafiz, sampai Imam Hafiz pun terperanjat. Yang dia biasa round satu Malaysia ni, dengar mic ni dia macam tak percaya suara ni jadi sedap. Sampai gitu sekarang. Suara, betul ke suara aku ni? Mic macam ni lah. Suara saya tak sedap mana, tapi kita rasa macam syok sendiri. Sedap suara tu, macam ada bass lah. Yang mahal tu, InsyaAllah. Lepas ni masjid, ini kan live, masjid kalau nak upgrade speaker ke, jumpa Imam Hafiz dengan Imam Adi. Ustaz Hafiz, Ustaz Adi, ini orang kuat imarah. Yang kerja mereka ni pusing satu masjid, tak ada minta gaji pun, tak lain dan tidak bukan nak sebarkan dakwah.
Baik hadirin muslimin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbaki ada 20 minit sebelum kita nak memulakan, nak menyambung tajuk perbahasan kuliah kita. Sedikitlah kita nak mengambil satu bentuk ibrah dan pengajaran, sebab hari ini ada 15 jangkitan makin meningkat tuan-tuan. Dulu kita tak bimbang jangkitan orang import kan, ini kita pula 11 orang. Makin lama makin naik. Ada pula yang meninggal pula seorang. Satu bentuk kebimbangan. Mungkin di sana ada sedikit keterlalaian gitu. Itu sebab satu ujian yang Allah Ta'ala berikan, sebagaimana kita bacakan ayat tadi, antaranya ujian ketakutan, al-khawf. Itu sebab kita hari ini jangan putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus untuk beristighfar. Terkadang di sebalik ujian yang Allah Taala berikan kepada kita, Allah Taala nak menilai sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah Taala, sejauh mana doa dan istighfar kita kepada Allah Taala. Kata Nabi, antara bentuk amalan yang baik, yang mudah untuk kita menangkis bala ni, dengan memperbanyakkan berteruskan istighfar. Itu yang pernah berlaku ke atas kaum Nabi Allah Ta'ala Yunus AS. Yang kita sedia maklum, kaum Nabi Allah Ta'ala Yunus ini antara kaum yang degil, yang berterusan melakukan kemungkaran, bahkan takbur. Bila satu ketika Nabi Allah Ta'ala Yunus katakan kepada mereka, wahai kaumku, hentikanlah kamu melakukan kemungkaran. Kalau kamu berterusan melakukan kemungkaran ini, nescaya Allah Ta'ala akan turunkan bala ke atas kamu, sebagaimana diturunkan bala ke atas umat-umat yang terdahulu. Mereka mentertawakan perkataan Nabi Allah Ta'ala Yusuf. Bahkan mereka mengatakan, bersama bala Tuhan kau yang nak timpa kepada kami, kami dah bersiap sedia nak menanti bala. Dahsyat tuan-tuan. Maka akhirnya Nabi Allah Ta'ala Yunus AS berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala makbulkan doa yang disebutkan dalam sirah. Allah Ta'ala beri peluang dalam tempoh 3 hari bala itu akan turun. Maka sempatlah Nabi Allah Ta'ala Yunus ini berpindah, pergi ke daerah yang jauh sikit. Takkan dia nak duduk kat perkampungan tersebut, takut tertimpa sekali bala. Tibalah hari yang ketiga, Allah Ta'ala datangkan tanda-tanda bala ke atas kaum Nabi Allah Ta'ala Yunus, yang berupa langit dan awan yang jadi hitam. Bahkan di antara celahan awan tu ada halilintar, ada api yang menyambar, hitam gelap. Kita pagi tadi, petang tadi tengok awan yang macam gelap, jadi bimbang tuan-tuan. Yang paling trauma penduduk Taman Seri Temenggung, paling trauma sekali. Tak pernah berlaku. Yang first berlaku kat Taman Temenggung tuan-tuan. Bayangkan kawasan taman, rumah batu belakang penuh dengan air. Tengok ambil gambar macam cantik, macam kat negara orang putih kan, rumah orang putih kan duduk atas air. Jadi trauma. Tengok awan gelap, macam mana? Saya lalu setiap rumah yang ada, habis barang-barang mereka rosak. Dia hari kerja, mereka tak menyangka hujan biasa, tak pernah masuk. Balik rumah habis seperti air habis. Barang perabot habis, semua letak pada rumah. Saya nasib jugalah, guru besar saya ni dikerahkan cikgu-cikgu balik ke rumah masing-masing, selamatkan. Saya rasa kalau saya tak dikerahkan balik, saya silap, habis juga peti air saya. Rupanya tak disangka. Ini mereka melihat dalam keadaan awan gelap, dalam keadaan ada halilintar, makin lama makin turun, makin lama makin turun. Akhirnya mereka panik, ketakutan, takut yang amat sangat. Hingga disebutkan fariqu walidun wal walidatun ala abnaiha, sampai tahap dikatakan ibu dan bapa ni bila itu berlaku, dia dah tak kenal anak-anak mereka, tak kenal, pasal nak menyelamatkan diri.
Sampai tahap dikatakan kalau ibu ni mengandung anak, dia boleh campakkan anak. Pasal panik dan takutnya bila awan hitam tu turun nak landu. Akhirnya apa yang mereka amalkan? Ini sedikit keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan ke atas kaum Nabi Allah Ta'ala Yunus berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Iman mereka yang sedikit ini memberikan manfaat kepada mereka. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka beristighfar semua. Semua tak putus beristighfar. Itu sebab antara satu amalan kita berterusan beristighfar. Mudah-mudahan dengan amalan ini Allah Ta'ala akan naikkan bala tersebut. Bila mereka berterusan beristighfar, Allah Ta'ala angkat bala itu sikit-sikit. Akhirnya tak jadi bala. Nabi Allah Ta'ala Yunus AS yang berada di daerah luar sana, bila tengok bala itu tak berlaku, jadi satu bentuk kebimbangan. Seolah-olah dia bimbang, seolah-olah dia ni menipu ke atas kaumnya. Sebab waktu itu hukuman orang menipu ni hukumnya bunuh. Berat. Agak-agaklah hukuman itu berlaku kat negara kita, tuan-tuan. Ramai yang kena bunuh, menipu. Termasuklah kita. Kan selalu kelentong bini kita kan, macam-macam. Jadi begitu keadaannya, hukuman bunuh bagi mereka yang menipu. Untuk itu akhirnya Nabi Allah Ta'ala Yunus membuat keputusan dia tak kembali. Dia tak mau kembali, takut kalau kembali dia akan dihukum. Sedangkan kaum dia dah bertaubat, sedangkan kaum dia ini menanti kedatangan dia. Akhirnya Nabi Allah Ta'ala Yunus AS membuat keputusan untuk tinggalkan terus kaumnya, pergi ke tempat yang lebih jauh. Itu yang dia menumpang satu bahtera yang besar. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di tengah-tengah laut, dia dicampakkan ke dalam laut. Dan Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala tarbiyah nabinya dalam keadaan Nabi Allah Ta'ala Yunus ini ditelan akan ikan nun. Biasa kita dengar perintahan, maka ditelan akan ikan nun. Beradalah Nabi Allah Ta'ala Yunus dalam perut ikan nun yang dia pun tak tahu selama mana dia berada dalam perut ikan. Itu antara Nabi yang di-PKP-kan. Malam ni saya nak ceritakan dua Nabi yang di-PKP-kan. Satu Nabi Allah Ta'ala Yunus, yang satu lagi Nabi Allah Ta'ala Yusuf. Pun ada dua dia di-PKP-kan. Tengoklah kalau sempat tak sempat. Kita habiskan cerita sedikit Nabi Allah Ta'ala Yunus. Maka bila berada dalam perut ikan, al-maklumlah perut ikan tempat yang baunya hanyir, penuh dengan lendi, berai, kesengsaraan yang berlaku ke atas Nabi Allah Ta'ala Yunus. Bahkan tak makan dan tak minum. Agak-agak masa kita terkurung, agak-agak kita mengalami sama tak dengan Nabi Allah Ta'ala Yunus? Tak makan dan tak minum, ada tak tuan-tuan? Ada kat sini yang ketika mana berkurung, dipikir-pikirkan tak makan tak minum ada? Saya rasa tak ada. Termasuk yang tukang cakap, usahakan tak makan tak minum, terlebih makan dan terlebih minum. Termasuk yang tukang cakap ni tuan-tuan. Allah, sepanjang sebulan pertama tu kena mood bini rajin masak, rajin duk belik majalah yang ada resepi. Ada pernah satu sekali seminggu tu nasi Arab seminggu. Nasi Arab bukan sama yang minggu hari pertama nasi Arab terlongkop tu, tak terlongkop. Nasi Arab terlongkop esoknya nasi Arab mandilah, dah ayam dah kambing, Masya Allah, seminggu tu. Tengok badan yang tukang cakap ni macam mana. Sampai tahap ustaz macam dah tak ada leher pula. Saya terkadang dah nak masuk live ni jadi segan pula. Artinya pakai selendang ni tutup. Nanti orang kata ustaz ni tak nampak leher. Ini mula nak susutkan balik. Kononnya nak berbasikal lah kononnya, tapi tak mula-mula. Nak mulakan Masya Allah, nak turunkan balik. Makan, terlebih makan. Tetapi Nabi Allah Ta'ala Yunus AS tak makan, tak minum. Dan dia tak tahu berapa lama keberadaan dia ini dalam perut ikan nun. Akhirnya hikmahnya, di sebalik ujian yang begitu besar, Allah Ta'ala ilhamkan ke atas Nabi Allah Ta'ala Yunus AS untuk beramal dengan satu doa.
dijadikan doa itu sebagai zikir. Itu antara asbab hebatnya doa ini, kesan doa ini, sehingga hari ini ikan nun ni masih hidup lagi. Bahkan hebatnya zikir doa Nabi Allah Yunus ni sampai ke langit ketujuh bergekar. Hebat. Hikmahnya dapat doa ini, dan kita hari ini dapat beramal dengan doa ini bila kita berdepan dengan satu bentuk musibah. Pernah sahabat Nabi tanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami akan satu doa. Bila kami beramal dengan doa ini, Allah Ta'ala akan angkatkan kesusahan ataupun bala ke atas kami. Maka Nabi pun sebutkan, ala ahbarukum bisyai', nak tak aku nak ajarkan kepada kamu sesuatu tentang doa. Ila nazala rajulun minkum karbun aw bala'un min balai dunia, apabila berlaku ke atas kamu ini tertimpa satu bentuk karbun, karbun ni musibah ataupun malapetaka ataupun tekanan hidup ataupun kesusahan, aw bala'un min balai dunia, ataupun bentuk bala-bala dunia, fada'abi, maka berdoalah kamu dengan doa ini, fa'yu arju anha, maka Allah Ta'ala akan angkat doa. Maka sahabat pun katakan, ya Rasulullah, apakah doa itu? Nabi pun katakan, ad-doa dhinun, doa si penghuni ikan nun. Lantas Nabi bacakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah kita jangan putus untuk jadikan doa ini sebagai zikir. Beristighfar, kita baca doa. Akhirnya berkat doa ini disebutkan dalam sirah, masuk hari yang ke-40 Allah Ta'ala bebaskan Nabi Allah Ta'ala Yunus AS. Dibebaskan, dimuntahkan semula, akhirnya terlantar di tepi pantai dalam keadaan begitu lemah longlah. Yang disebutkan dalam hal keadaan lemahnya Nabi Allah Ta'ala Yunus diibaratkan anak ayam yang baru menetas, kan berlendih, disaluti dengan lendih. Dan disebutkan dalam sirah betapa rosak kulit Nabi Allah Ta'ala Yunus ni. Rosak, duduk di tempat macam itu, tak kena matahari, rosak. Dalam keadaan dia tak larat dan merangkak, dan akhirnya sampai ke satu pokok. Maka dia berteduh di sebalik daun pokok tersebut dan dia makan akan buah tersebut. Agak-agak pokok apa tuan-tuan? Yang disebutkan dalam sirah, pohon lambu. Pohon lambu. Berkat dia makan pokok lambu, pohon lambu, maknanya tak masalah makan gitu. Pernah kita makan lambu tak masak? Sekarang cuba rasa, makan. Hikmahnya, baik kulitnya rosak. Kulitnya rosak baik. Apa benda yang kita boleh ambil pengajaran di sebalik kisah ni tuan-tuan? Rupanya lambu ni bagus. Dan lepas ni kita hari-hari makan lambu pun tak apalah. Makanan sunnah Nabi suka buah lambu. Nabi suka makan buah lambu. Kita hari ni pergi buah lambu. Saya pergi ke konsep antara buah sayur yang tak berapa nak jalan, lambu. Penuh je lambu. Orang tak berapa suka. Rupanya lambu ni khasiatnya untuk kulit. Saya teringat Arab dulu, saya kat Jordan, dia ambil lendir lambu tu, dia buat sapu macam bedak sejuk. Dia kata untuk kulit. Kita macam percaya tak percaya, rupanya betul kisahnya. Nabi Allah Ta'ala Yunus makan buah lambu, kulitnya jelek balik. Itu sebab kulit Nabi ni antara selembut-lembut kulit. Nabi suka makan buah lambu. Hari ni kita paksa bini kita makan buah lambu. Tak payahlah nak beli produk yang mahal-mahal tuan-tuan. Mahal produk bini kita. Terkadang sebulan 600 nak bayar produk dia, untuk pipi, untuk apa. Hari ni nak jimatkan sempena PKP ni, buah lambu. Ataupun lebih mudah sikit, beli lambu yang agak saiz besar, bawah tu lubangkan agak-agak muat kepada bini kita. Setiap kali tidur tu selungkupkan tidur.
InsyaAllah besok pagi bersih muka. Tapi jangan malam Jumaat lah tuan-tuan. Malam Jumaat tak payah buat lah. Tapi jangan tuan-tuan buat betul, kan tak bernafas mati saya pula kena tangkap. Dia nak menunjukkan antara bentuk hikmah buah labu. Baiklah hadirin muslimin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara hikmah di sebalik ujian yang Allah Taala berikan kepada Nabi Allah Taala Yunus AS, kita dapat satu doa. Doa rupanya kita Allah Taala nak tengok sejauh mana kita nak berdoa. Bimbang tuan-tuan, mau tak bimbang? Makin meningkat. Ini budak sekolah tak naik lagi. Saya paling bimbang ni hari Rabu ni. Budak sekolah darjah 1 hingga darjah 4 naik. Yang ni agak-agak dia faham tak tentang SOP? Tak faham. Ya, sebelum ni pra ni senang kita nak kawal. Pra buat tali 1 meter, pegang bonjol, pegang tu jalan senang. Agak-agak darjah 1 yang jenis kalau cikgu tak ada, dia boleh panjat atas semen tu atas. Mudah-mudahan tak berlakulah gelombang. Kita cukup bimbang hari ni, cukup bimbang. Rasa dah mula rasa takut sikit. Kalau kat Indonesia lagi dahsyat tuan-tuan. Api dahsyat dah mengatasi negara China hari ni. Baik, Nabi yang kedua yang kita nak kongsikan berkaitan di sebalik ujian yang Allah Ta'ala berikan, rupanya ada satu bentuk hikmah dan ganjaran yang Allah Ta'ala berikan, yang kita nak kongsikan Nabi Allah Ta'ala Yusuf AS. Nabi Allah Ta'ala Yusuf AS di-PKP-kan oleh Allah Ta'ala sebanyak 2 kali. Di-PKP dimaksudnya dikurung lah. Dikurung sebanyak 2 kali. Satu pertama kali di dalam telaga, dan satu kali kedua di dalam penjara. Dan Nabi Allah Ta'ala Yusuf ni ramai adik-beradiknya, ada 12 orang. Ayahnya Nabi Allah Ta'ala Yaqub, seorang Nabi yang penyabar. Hebat kesabarannya. Itu sebab disebutkan Nabi Allah Ta'ala Yaqub ni bila berdepan dengan ujian, bila berdepan dengan tekanan hidup, kesedihan dan apa juga keadaan, antara perkataan yang keluar daripada lidah Nabi Allah Ta'ala Yaqub, fasabrun jamil. Cuba kita dah tuan-tuan. Kalau kita tengah sedih, kita tengah marah yang amat sangat, kita sebutkan fasabrun jamil. Wallahu musta'an. Allah Ta'ala yang akan membantu. Sampai tahap dia berpisah dengan Nabi Allah Ta'ala Yusuf 80 tahun. Sebab itu matanya buta, menanggung kerinduan yang amat sangat. Tetapi dia mengatakan fasabrun jamil, fasabrun jamil. Masya Allah. Jadi dia mempunyai anak 12 orang. 12 orang termasuk Nabi Allah Ta'ala Yusuf. 12 orang 4 bini lah. Itu standard lah. Dia 12 orang, kalau 1 bini hebat. Ada kat sini yang adik-beradiknya 12 orang 1 bini? Tak ada. Ada sahabat saya Ustaz Muhyiddin tu, saya rasa anaknya dekat 10 orang juga, 1 bini. Saya rasa lebih 12 orang ni kalau makan tahun. Anaknya seorang, satu hebat. Nabi Allah Ta'ala Yaqub AS ada 12 orang anak. Isteri pertama namanya Lia, itu yang dapat 6 orang anak. Antara anak yang terkenal namanya Robin ataupun Yahuda. Yahuda ni keturunan Yahudi. Berkahwin dengan adik kepada si Lia namanya Rahil. Dapat anak. Yang Rahil ni antara wanita yang dicintai. Dia asalnya nak kahwin dengan Rahil, wanita dicinta. Tetapi bapa mentuanya tak lagi, kena lepaskan kakak dia dulu. Lia kakak, kahwin dengan kakak. Akhirnya nampak berduka cita, nak Rahil juga. Akhirnya dapat kahwin dengan Rahil dulu. Zaman tu dibolehkan kahwin adik-beradik. Kahwin dengan isteri yang tercinta, dapat anak Nabi Allah Ta'ala Yusuf dan Bunyamin. Yang 2 orang isteri lagi dikatakan hadiah. Setiap seorang tu dia dapat hamba lah. Dikatakan setiap seorang dapat 2 orang. Cuma disebutkan antara ke-12 orang anak yang paling disayangi Nabi Allah Ta'ala Yaqub sayang adalah Nabi Allah Ta'ala Yusuf AS. Kerana Nabi Allah Ta'ala Yusuf ni dia ada tanda-tanda kenabian. Ada tanda kenabian. Pernah satu ketika Nabi Allah Ta'ala Yusuf ini bermimpi.
Dan mimpinya diceritakan ke atas Nabi Allah Ta'ala Ya'qub dengan mengatakan, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, sesungguhnya aku telah bermimpi ada 11 bintang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhum li asajidin, dalam keadaan aku melihat mereka ni semua sedang sujud kepadaku. Bila diceritakan kepada Nabi Allah Ta'ala Ya'qub, Nabi Allah Ta'ala Ya'qub tersenyumlah. Dia tahu dia Nabi, dengan mengatakan satu ketika nanti Allah Ta'ala akan naik, tinggikan darjat kamu kat dunia. Kamu akan diberi pangkat kedudukan yang tinggi. Namun begitu, kamu akan berdepan dengan ujian, berdepan dengan ujian yang begitu banyak. Fasabrun jamil, hendaklah kamu bersabar dengan bentuk ujian tersebut. Itu sebab antara ujian yang dilalui oleh Nabi Allah Ta'ala Yusuf ni agak besar juga, tetapi dia kuat. Dia melepasi ujian tersebut. Allah Ta'ala hadiahkan kepadanya satu darjat yang cukup tinggi. Dan azan kebelum, di SOP-nya isyak kena berhenti, kalau lebih kena sama. Sebab dah ada tempat dah berlaku. Kebetulan dikena tu, polis datang tengok, ustaz tu macam tersyok pula atau terlebih. Kena juga kata AJK ni dah terlebih belum? Dah terlebih dah. Ada terlebih. Jadi kita tutuplah. Sementara kita dapat peluang berkuliah ni, insya-Allah kita jaga SOP insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus azan.